Selamat pagi segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. 主所爱的弟兄姐妹，早上好，平安。 Puji syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya memberi kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. 感谢主，因他的慈爱，今天早上赐给我们机会一起敬拜他。 Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. 请会众起立， Marilah kita mendasari ibadah kita pada pagi ini dengan firman Tuhan yang dibacakan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 让我们今天早上的敬拜以上帝的话语为基础，其着哥罗西后书、哥林多后书5章第15节，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。 Marilah kita memuji kasih setia Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian, umatnya pujilah. 让我们歌颂赞美耶和华的慈爱，我们一同唱，圣徒起来歌唱。 圣徒起来歌唱，哈利路亚，阿门！赞美基督我王，哈利路亚，阿门！大家一心颂扬，在宝座金黄墙，主必喜悦欣赏。 哈利路亚，阿门！起来向主仰望，哈利路亚，阿门！颂赞神满天上，哈利路亚，阿门！他舍不这样用，将备胎赎罪用，他的这爱永久，哈利路亚，阿门！Pujilah Sang Kristus, haleluya. Haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia. Haleluya, amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga， Jemaat dipersilakan duduk kembali. 会众请坐下。 Jemaat sekalian, sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Seharusnya selalu ingin mencari dan melakukan kehendak Tuhan. 会众们成为基督的门徒，我们应当拥有与主亲密的关系，不断的寻求主的旨意。 Namun kenyataannya, kita lebih suka menghabiskan waktu untuk berelasi dengan dunia ini
lebih mengutamakan kehendak dan keinginan sendiri, sehingga membuat kita ikut dengan arus dan cara-cara dunia. Hal inilah yang membuat kita jatuh di dalam dosa dan hidup di dalam kegelapan. 但是实上，我们更愿意花很多时间与这世界相处。我们以自己不符合神旨意的意志优先，使我们跟随世界的潮流和方式。这就是让我们跌在罪恶和活在黑暗中。让我们这只颗以谦卑的心来到上帝面前，求他的赦免。 Marilah saat ini dengan rendah hati kita datang ke hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, mari kita menyanyikan pujian dari kungkungan malam gelap. 进入认罪祷告之前，我们来唱一首诗歌，来自黑夜的阴影。 Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku datanglah. Dari sengsara sakit dan air, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku rai. Yesus ku datanglah. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus ku datanglah. Dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus ku datanglah. Dari gelisahku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat. Yesus ku datanglah. Dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacita pun milikku. Yesus ku datanglah. Dari derita tanpa seram, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam rumah senang.
Yesusku datanglah dari gelora yang menerjang masuk ke dalam damai tenang dan wajahmu terus ku jelang. Yesusku datanglah. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang di dalam surga, sebagaimana kami sebagai manusia yang tidak sempurna, yang tidak lepas daripada salah, bahkan terbiasa berbuat salah, namun Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa hidup di dalam kebenaran tatkala kami punya ketaatan, kesungguhan, menjalankan kehendak-Mu. Ampuni karena kami berbuat dosa akibat tidak taat dan tidak sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Engkau, sehingga kami jatuh berkali-kali. Apapun bentuk dosa yang kami perbuat, kami percaya Tuhan akan mengampuninya dengan tuntas, dan kami bersyukur buat anugerah pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. 会众请站立。 Jemaat Tuhan, berita anugerah bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat diambil dari Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. 真正认罪悔改的信徒，请聆听恩典经文，取着哥罗西书1章13到14节。他救了我们，脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。这就是主的恩典信息。 Syukur kepada Allah. Dan sebagai respon untuk berita anugerah yang telah kita terima, kita akan menyanyikan pujian, Pujilah Tuhan hai jiwaku. 为回应我们接受的恩典信息，我们一同唱：我的灵赞美你。 太阳升起，新的一天来临，我心常感得将你荣耀，不畏究极忧愁，也不倦止下来如何？在壮困时，我仍要赞美神。 我的灵赞美你，赞美你，赞美你的生命。我全心全意地来敬拜你，要赞美你的生命。 充满爱，又不经意发你，你名为他神合一商量，因你的美善，我眼睛数歌唱，1万个理由也解释不完，我的灵。 赞美你，赞美你，赞美你的生命。我全心全意地来敬拜你，
batas waktu, tetap jiwaku terus memuji-Mu. Ribuan tahun sampai selamanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Jemaat sekalian, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Maaf, kami persilakan duduk kembali. 会众请坐下。 Akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Wendy Pratama dengan tema kebahagiaan dari memberi. Dan sebagai wujud persiapan hati kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan, mari sekali lagi kita menyanyikan sebuah pujian, penuhkanlah bejanaku. 弟兄姐妹们，今天本堂的吴佩文牧师要传讲主的信息，主题为知识的喜乐。为一杯心来接纳主，借着圣经教导我们一同唱诗，填满我的容器。 Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan
Saudara, kita bersehati masuk dalam doa. 让我们同心进入祷告。 Ya Tuhan, buka hati pikiran kami untuk diterangi firman Tuhan. 天父上帝，求你打开我们的心怀意念，好叫我们能够 Ya 听到你的 Tuhan, 话， buka hati dan pikiran kami 打开我们的心与我们的思想， untuk dibersihkan oleh firman Tuhan. 让你的话语来洁净我们， Tuhan, buka perasaan dan pikiran kami 打开我们的感情与我们的心， untuk hidup dan berjalan bersama dengan firman Tuhan. 让我们能够靠着你的话语来活来行走。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉靠主耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 大家平安， Selamat berbahagia dengan cara memberi. 感谢神，让我们可以施舍的快乐。 Itu yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. 这就是今天我们要学习的主题。 Kita akan membaca Saudara Kisah Rasul pasal 20 ayat 33 sampai ke 38. 我们所要看的经文是在《使徒行传》第20章，从33到38节。 Saya hanya akan membacakan Saudara dalam ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-35. 33到35节牧师用印尼文念。 Demikian bunyi firman Tuhan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku inginkan dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalanan. Dalam segala hal telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah berbahagia memberi daripada menerima. 36 sampai 38 dalam bahasa Mandarin. 文第36节，保罗说完这话，就跪下同众人祷告。众人痛哭，抱着保罗的颈项和他亲嘴，叫他们最伤心的就是他说以后不能再见我的面那句话。于是送他上船去了。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagia mereka yang membaca, merenungkan dan menjalankannya dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹， mana yang lebih berbahagia, mendapat atau memberi? 请问得到和送出去哪一个更有福气呢？ Rasanya mayoritas akan mengatakan lebih berbahagia mendapat daripada memberi. 大多数的人觉得收到礼物是最幸福过于给礼物， Tapi firman Tuhan mengajarkan yang sebaliknya. 但是圣经教导我们相反的， Lebih berbahagia mereka yang memberi daripada mendapat. 送东西的比收东西的还要有福气。 Bagaimana supaya kita sepakat bahwa kita lebih berbahagia memberi daripada menerima? 我们如何能够达到那个境界，就是知道送比施更有 Hari 意义。 Jumat saya khotbah di satu perusahaan di Serpong. 星期五那天呢，我在 Serpong 的一个公司讲到， Di sana ada staff, di sana juga ada pemiliknya dan ada karyawan yang kebaktian. 在那个集会的时候，无论是老板，还有他的属下，还有其他的一些员工呢，都一起来参加集会。 Saya berikan beberapa pertanyaan supaya mereka menjawab. 我向他们提出几样的问题，要他们回答。 Pertanyaan pertama, lebih berbahagia menerima atau memberi? 第一个题目呢，你觉得送比收哪一个更有福气？ Semua sepakat menerima. 每个人都回答收礼物是最有福气的。 Pertanyaan yang kedua, 第二个问题， lebih senang jadi bos atau pegawai? 你更喜欢做老板或者是做员工？ Semuanya jawab bos. 每个都说愿意做老板，想做老板。 Pertanyaan yang berikut, 接下去。 kalau bos memberi atau menerima? 如果做老板的应该是给呢，或者是收呢？ Memberi. 给。 Kalau pegawai memberi atau menerima? 就是员工呢，接受或者是送。 Semua jawabnya menerima. 他们回答每一个人都想收。 Pertanyaannya sebalik lagi, mau jadi bos atau jadi pegawai? 然后呢，再相反再问谁要做老板？ Semuanya jawab bos. 老板。 Hanya kembali ke pertanyaan pertama. 又再回到第一个问题， Lebih berbahagia memberi atau menerima? 请问更有福气是送呢还是收呢？ Ternyata mentalitas pegawai.
没有想到员工的这个心态就是这样 tetap 子， aja menerima. 还是要接受。 Harusnya kan memberi. 应该正确的答案是给。 Mengapa firman Tuhan katakan memberi itu lebih berbahagia daripada menerima? 为什么圣经教导我们施比受更有福气呢？ Kalau dia memberi berarti dia punya. 就是他能够给，表示他自己拥有； Kalau menerima berarti dia kurang. 就是他接受，表示他缺乏。 Jadi yang punya memberi ke yang kurang. 所以呢，有的给那些缺乏的， Jadi artinya 意义上就是怎么样呢？ orang yang memberi itu lebih memiliki punya lebih banyak daripada yang menerima. 那些能够施舍、能够送的，他比那些接受的人更有福气，他更拥有更多的东西。 Mengapa Paulus menekankan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lebih berbahagialah mereka yang memberi daripada menerima. 所以我们就看到使徒保罗为什么再次强调解释主耶稣说的“施比受更有福”呢？ Saudara, menerima itu gambaran anak-anak. 原来这个给我们看小孩子的想法， Memberi itu adalah gambaran orang dewasa. 给是成人的态度。 Anak dari kandungan sampai terlahir itu masih kecil, semuanya menerima. 孩童自小出生一直到他长大呢，都希望能够得到接受。 Dia punya tangan belum bisa sendok makanan. 他的手还不能够拿这个汤匙吃饭子的时候， Dia mau jalan belum bisa pakai kakinya. 他走路还不能够用脚踏。 Mau buang air kecil, buang air besar, buang air sedang. 无论是要上大姐、小姐，都需要人家帮助。 Dia belum bisa pergi ke WC sendiri. 他不能够自己上洗手间， Pakai baju tidak bisa. 也不能够自己穿衣服， Saudara-saudara, semuanya dia menerima. 所以呢，一切都是别人来服侍他。 Jadi orang yang punya kebiasaan hanya menerima, 所以对于那些只有能够接受的那个习惯， berarti dia gambaran anak kecil. 描述出他是一个小孩子。 Tetapi gambaran orang dewasa 但是他说是成人的话呢， adalah memberi. 他可以给帮助别人， Memberi kepada siapa? 给什么人呢？ Kepada anak-anak. 给那些小孩子。 Orang dewasa ngurusin anak-anak ganti popok, itu saudara wajar. 所以呢，成人服侍小孩子呢很正常。 Coba kalau di sini orang dewasa dengan orang dewasa. 但是我们这里看，就是成年人跟成年人 Mau ke WC takut pipis sendiri. 要上洗手间我害怕，我不敢自己去 Gantiin baju dong. 要求别人替他帮他换衣服， Suapin saya makan dong. 喂他吃饭。 Itu kalau sudah lansia nggak bisa berbuat apa-apa. 如果是年长了，身体无力还没问题。 Jadi memberi adalah karakteristik orang dewasa. 所以呢，给呢是成人的那个性格， Menerima adalah karakteristik anak-anak. 接受呢是小孩子的那个性情。 Apa yang Rasul Paulus katakan? 所以使徒保罗所教导的， Perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku inginkan dari siapapun juga. 我从来不会贪图你们给我金银衣服。 Saudara, orang yang bisa memberi 那些能够给的人， adalah orang yang tidak pernah menyimpan cintanya kepada perak dan emas. 就是他从来不会爱这个金银。 Saudara-saudara, orang yang mencintai perak dan emas melebihi mencintai Tuhan, dia sulit memberi. 对于那些爱金银过于爱主的，他很难施舍。帮助 Tetapi 别人 orang yang mencintai Tuhan, dia akan berikan perak dan emas pun dia akan berikan kepada Tuhan. 但是那些爱主的人，他能够慷慨的把金银给别人。 Jadi saudara, syarat untuk memberi adalah berbicara tentang hati yang pertama. 所以呢，说到给呢，首先要看的就是我们内心的态度， Jadi kalau sudah hatinya kepada Allah, dia akan mudah memberi. 就是他的内心有上帝，他很容易的会帮助别人。 Kenapa hatinya kepada Allah? 为什么他的内心是给神的呢？ Karena dia sudah dewasa di dalam iman. 因为他在信心已经成长了， Kalau hatinya hanya untuk diri sendiri, 就是他只有自私自利，想着自己的利益， itu namanya anak-anak. 表示他还是小孩子。 Bagaimana syarat saudara selain memberi, selain hati? 除了这个心态，我们还要怎么样能够会给予呢？ Paulus berkata, aku sudah bekerja keras dengan tanganku. 保罗说：“我已经努力的用我的双手工作。 Orang yang bisa memberi adalah orang yang sudah bekerja keras untuk hidupnya sendiri. 那些能够给予的人呢，就是在生活上呢非常努力的挣钱支撑自己。 Saudara, orang yang memberi itu orang yang suka bekerja keras, orang yang memang rajin.
就是那些努力工作、那些很勤劳的人。 Dia hidupnya tidak mau bergantung kepada orang 他 lain. 的生活呢，他不要靠别人， Dia mandiri. 他非常的独立， Karena mandiri, 因为他独立， maka dia bisa menghasilkan banyak hal di dalam hidupnya. 他在生活上能够找到许多有意义的 Seperti 事情， Paulus. 就好像保罗， Aku tidak menyusahkan orang, aku bekerja dan aku memenuhi keperluanku dan juga keperluan kawan-kawan seperjalanan pelayananku. 他说我不需要帮别人来帮助我，但是我要扶持软弱的人，我还要劳苦为别 Jadi 人。 syarat untuk memberi satu adalah hati. 所以呢，第一个条件呢，就是要有心态。 Yang kedua, dia adalah orang yang rajin dan bekerja 第二， keras. 他必须是一个努力勤劳的人。 Orang rajin dan bekerja keras akan punya talentanya banyak. 当一个人很勤劳，他也愿意努力的话，他会有很多的才干。 Yang satu talenta hilang diambil lagi 如果他有一个才干，一个恩 karena 赐 malas. 可是呢，他却很懒惰 Dia tidak kerja diambil lagi, ujungnya minta-minta kemana-mana. 所以呢，若是懒惰，他的恩赐就被拿走，以后他就一直跟人家要钱。 Gambaran orang yang rajin dan bekerja dengan baik itu yang punya 2 talenta dan 5 talenta. 那些努力工作、勤劳的，就是那些得到5两银子，还有得到10两银子 Karena 的。 dia rajin dan bekerja keras, dia menghasilkan 1 kali lipat lagi. 因为他很勤劳，所以呢，他再得到加倍。 Dia punya 2 jadi 4. 2的得到4。 Yang 1 mungkin bisa dikasihkan orang lain. Saya punya 3, nanti dibuat jadi 6. 也许他还有1份呢，再给别人，他那个剩下的3份变成6份。 Yang punya 5 dapat 5 lagi jadi 10. 那个得到5份的，再得到多1倍，就得到10份， Karena dia rajin. 因为他勤劳。 Sudah, yang 3 kasih orang, yang 2 ditampung jadi 7. 所以呢，那个3个给人，他7个他收起来。 Saudara, lalu kita harus memberi kepada siapa? 好，现在我们要给什么人呢？ Paulus mengatakan, aku memberi kepada kawan-kawan seperjalanan dan sepelayananku. 保罗说：“我供给那些跟我的同人，还有那些跟我同路的人。” Tahap pertama di dalam memberi, saudara bertanggung jawab kepada orang lingkar terdekat dalam hidup saudara. 所以呢，第一个需要我们担负责任的就是我们的亲人 Tentunya adalah keluarga kita, keluarga inti. 就是呢我们的核心的家人。 Yang kedua adalah saudara bertanggung jawab untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. 接下去呢，就是要帮助我们的服侍我们的事工。 Jadi satu untuk orang yang ada di dalam lingkaran kita terdekat. 所以首先呢，就是在我们的亲人的第一个圈子， Keluarga kita. 我们的家人 Kalau ada sebagai bos, saudara itu kepada pegawai. 就是做老板的，就是他自己的责言。 Yang ketiga, yang berikut saudara adalah kepada pelayanan gereja. 接下去呢，就是教会的事工。 Karena kalau saudara mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yang lebih real dan faktual adalah mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. 所以，当你把最好的献给神，你就是为了要支持圣工。 Lalu bentuk pemberian kepada siapa lagi? 然后呢，我们还要给予什么对象？ Ayat 35 mengatakan engkau harus membantu orang-orang yang lemah. 35节说，就是帮助那些软弱的人， Yaitu orang-orang yang memang sedang dalam kesulitan. 就是那些正在困难当中的人。 Saudara menarik kata lemah di sini. 这里所说的软弱，值得我们想， Kita harus membantu orang-orang yang lemah. 我们必须要帮助那些软弱的人。 Alkitab tidak mencatat kita harus membantu orang-orang yang malas. 圣经没有叫我们来帮助那些懒惰的人， Orang malas tidak perlu dibantu. 懒惰的人不需要帮助 Karena 他， semakin dibantu dia semakin malas. 因为你越帮助他，他越来越懒惰。 Tetapi apa yang dimaksud dengan orang lemah? 但是这里所说的软弱的人是怎么样的 Orang 呢？ lemah itu adalah orang kuat. 就是那些强壮的。 Pak Pendeta kok main-main kata? 为什么我们用这个字眼的游戏？ Orang lemah pada bagian ini adalah orang-orang yang kuat. 这里所谓那些软弱的人，其实是很坚 Kenapa 强。 dikatakan kuat? 为什么说他们坚强？ Karena sebelum dia meminta bantuan, 因为他还没有向别人要求帮助， dia sudah menerapkan apa yang firman Tuhan katakan pada ayat sebelumnya. 他已经实现了之前的圣经的真理。 Dia seperti Paulus. 他就好像保罗一样， Ini orang-orang kuat. 他们是坚强的人， Sudah kerja keras, sudah melakukan usaha terbaik yang dia bisa. 他们已经很努力了，已经尽了他们最大的力量。 Waktu dibantu, 当别人帮助他， boleh nggak saya bantu kamu? 我可以不可以帮助你呢？ Sementara jangan dulu.
他说现在暂时先不用， Saya akan berusaha 1 bulan ini dengan apa yang saya bisa. 我想在这个1个月时间里面尽力我的所有的可 Kalau 能。 saudara bertemu dengan orang seperti ini, 当你遇见这样的人， ya, waktu kita mau bantu, 当你想要帮助他， dia tidak menutup hati terima bantuan, 他并没有把他的心门关起来不接受， tapi dia mengucapkan 1 kalimat yang luar biasa. 但是呢，他说了一句非常有意义的话， Sementara jangan dibantu dulu, saya akan usaha semaksimal saya. 他说暂时先不用帮助我，先尽我所能的来努力。 Orang-orang seperti ini, 这样的人， kalau dibantu, 如果你帮助他， dia akan jadi hebat. 他一定成为一个了不起的人。 Tapi orang yang malas, 但是那些懒惰的人呢， barusan terima bantuan, 他刚刚接受了你的帮助， dia buat pernyataan seperti ini. 他就会这样的想： Bantuan berikut tanggal berapa? 接下去你什么时候再帮助我呢？ Ini sedang di tangan, 还是得到恩典， barusan dapat. 才刚刚得到福气， Dia tanya, 他就问你： bantuan berikut kapan lagi? 接下去什么时候你再给我帮助呢？ Orang ini suruh buka tangannya lagi, 这个人是不是还要再打开他的手， barangnya ambil lagi. 把他的东西拿走？ Itu yang firman Tuhan katakan yang 1 talenta. 啊，这就是那些说领到1两银钱的人， Tinggalkan dia. 离开他， Karena sewaktu kita bantu, 因为当你帮助他， dia akan semakin malas. 他越来更懒惰。 Betul orang-orang malas? 是不是真的？这里有没有懒惰的人？ Saudara, ada nggak orang seperti itu? 有没有这样的人哈？ Saya tanya kepada jemaat sekalian. 我现在问大家， Ada. 有。 Tetapi kalau kita tidak punya mental yang kuat, 但是如果我们没有好像这等人这样的坚强的心 kita 态， dimintain terus. 一直被人家要求， Kalau nggak kasih, 如果你不给他， dia khotbah. 他跟你讲道， Dia cari ayat Alkitab. 他找出圣经节， Wah, dia hebat lagi ayat yang dicari-carinya. 他很会找圣经节 Dia cari ayat 1 Yohanes 3 ayat 17. 啊，他找在这个约翰福音3章17节， Dia berkata begini, 他这样讲： jangan menutup hati dan pintumu kepada yang kekurangan. 你不要把你的心门给那些需要的人关闭。 Dia ambil lagi dari Matius. 他又在看马太福音， Jangan kumpulkan harta di dunia, ngengat dan karat bisa merusakannya. 你不要积积财宝在地上，因为在地上有这个会朽坏的。 Orang malas pakai ayat Alkitab ini 这些懒惰的人，他还用圣经节 buat mengancam orang-orang yang punya hati yang baik, 来威胁那些善良的人， untuk menggelitik rasa bersalah, 来敲他们的心门，给他 lalu 们感 kita 觉到愧 terus 疚， memberi kepada dia. 然后就给他们。 Saudara, saya punya banyak anak asuh. 我有一些的我帮助的小 Satu 孩 kali 子 saya 年轻人， salah memberi. 有一次呢，在给的时候我犯了错误。 Ya dari awal saya lihat orangnya juga nggak benar orang ini. 其实刚开始我有看到这个人不是一个好的 Cuman 心 dia bilang 态 dia，mau ngojek katanya. 但是他说他要开这个ojek， Ya saya beli saudara beli sendiri motor second ya untuk ngojek oke lah. 然后呢我就买了那个2手的摩托车给他。 Saya lihat di Gojek kalau ngojek itu tahun berapa motornya ada namanya paling tua tuh berapa ada. Jadi kalau terlalu tua itu nggak dapat izin. 所以呢我就先查考他的那个规则，太老的摩托车他们不可以开。 Saya belikan lalu saya pinjamkan ke dia. Saya pinjamkan ya nggak ngasih. 所以呢我就买了，我就借给他，我不是给他。 Karena meminjamkan lebih baik daripada ngasih. 因为呢借比给更好一些， Lalu saudara-saudara hanya dipinjam sama dia. 我就借给他。 Akhirnya dia terkumpul uang, 后来他就收借了一些钱， nggak tahu uangnya dari mana, 也不知道这些钱从哪里来， motornya dikembalikan. 他就把那个摩托车还回给我。 Wah saudara luar biasa, 我觉得好了不起， hancur motor saya. 那个车子已经坏了， Knalpotnya diganti, 他把他的那个喷气的换掉， sayap depannya dilepas. 全面的那个部分被他换了 Ya，untung bannya nggak dicabut juga. 幸亏没有把那个轮胎拿走。 Saudara orang ini nggak bertanggung jawab. 我觉得这个人非常的不负责任， Akhirnya betul saudara, sampai sekarang orang ini kacau balau hidup. 所以呢，直到现在我看这个人的生活还是一塌糊涂。 Jadi orang seperti ini saudara dibantunya adalah dengan cara tidak dibantu. 所以呢，这种人你要帮助他，就是不要帮助他， Saudara ini cara membantu yang luar biasa. 因为 Membantu orang malas adalah dengan cara 怎样帮助懒惰人，怎么样子呢？ jangan dibantu.
不要帮助他， Dia akan mikir. 让他好好的去想， Kalau mikir. 让他想。 Jadi saudara-saudara, memberi itu adalah harus kepada orang-orang yang kuat namun dalam kondisi lemah. 所以呢，我们给予的对象必须是那些坚强的人，虽然他们正在 Dia 软弱的 sudah 时刻， berjuang sebisanya. 他们已经尽了 Dan 最大的 sewaktu 努力。 kita mau bantu, 所以当我们帮助他的时候， jangan berikan dulu sekarang. 先不要给。 Saya akan lakukan semaksimalnya. 他说：“我先尽我所能的去努 Dan 力。 dia hanya akan buka mulut menerima bantuan setelah dia kerjakan sebisa-bisanya. 当他已经尽力了，他才向你开声要帮助。 Orang ini kalau dibantu saudara akan luar biasa. 这样的人，你帮助他，他的效果就非凡。 Tidak menutup kemungkinan dia akan jadi orang hebat, orang besar di kemudian hari. 说不定有一天他会成为一个很好的人，很有前途。 Saudara-saudara, inilah apa yang dimaksud dengan kita itu berbahagia memberi daripada menerima. 所以呢，这个是以施舍的更有福气， Karena memberi itu adalah tanda saudara bos bukan pegawai. 因为你能够给，表示你是老板，不是员工； Saudara memberi tanda itu saudara orang dewasa dan bukan anak-anak. 你能够给予，表示你是一个成人，是一个成熟的人，不是小孩子。 Saudara memberi itu tandanya saudara adalah pejuang. 给予也表示你是一个奋斗努力的人， Seorang yang bekerja keras. 是一个愿意努力付出代价的 Dan 人。 yang paling utama saudara di dalam memberi. 而且更重要的，在给予的事上， Sebelum saudara akan memberikan apapun. 当你还没有给任何一样东西， Saudara harus memberi hatimu dulu kepada Tuhan. 你先要把你的心给上帝。 Kalau hatimu sudah diberikan kepada Tuhan. 当你把你的心给了上帝， Saudara apapun akan diberikan. 神会把一切所有的给你。 Kalau hati sudah di depan. 当你的心走在前 Ini 面， yang di belakang semua akan diberikan untuk orang yang kita cintai. 后面的其他的将会给那些我们所爱的人继续给他。 Mengapa Paulus sampai mati pun berani untuk Tuhan Yesus? 为什么保罗他为主耶稣死也愿意？ Karena dia mengalami pertobatan dan mengalami cinta Kristus di dalam dirinya. 因为他已经真正悔改，已经经历了主耶稣的爱， Sehingga Paulus berani memberikan apapun tanpa rasa takut. 所以呢，保罗完全没有惧怕的，能够献上付出所有。 Firman Tuhan berkata, 所以圣经说， Paulus 3 kali aku didera, 保罗说：“我3次被鞭打， 1 kali dilempar batu, 有1次被石头丢， 3 kali karam kapal, 3次这个船沉船， 1 kali dipukul dengan rotan. 1次用藤鞭被打。 Itu saudara catatan di dalam Alkitab. 这些都在圣经里面有记载。 Karena hatinya udah untuk Tuhan. 但是因为他全心全意给上帝， Ini hal kecil. 这些对他来说是小 Saudara 事。 tahu Ayub kehilangan berapa? 你们知道约伯失去什么？ Dia tidak sakit hati dengan kehilangan semuanya itu. 他所有失去的东西，他都不在意， Karena dia memberikan hati dan hidupnya untuk Tuhan. 因为他把他的心、他的生命交给神。 Ayub kehilangan 1000 lembu, 约伯失去了1000只牛、 500 keledai, 500只这个驴、 7.000 kambing domba, 7000的羊， dengan pegawainya 还有很多的他 mereka 的属 mati 下 semua 都是死了， oleh api yang datang dari atas. 因为从天上降火。 Anak-anaknya sedang kumpul, dikatakan dalam firman Tuhan ada Senjing semacam lagi pesta di rumah. 圣经说，他的孩子们他们在兄弟的家中集合聚餐宴席， 7 anak laki Ayub dan 3 anak perempuan. 7个男儿，3个女儿。 Rubuh tertimpa oleh bangunan. 可是那个房子倒塌下来， Dan Ayub punya 3000 ekor unta. 还有呢，这个约伯有3000只的骆驼， Semuanya hilang. 这一切都是在一眨眼之间不 Sakit 完全 hati 失 ke 去 Ayub?。可是约伯的心态如何？ Kita bisa baca sendiri dalam bagian Alkitab. 我们可以在圣经里面看到这个约伯的经历。 Seseorang kalau sudah hatinya diberikan kepada Allah, 当他把他的心交给上帝， dia akan berkata seperti Paulus, 他必定好像保罗这样说， bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 或者是为了基督死了就有益处。 Saudara, ingat kita bukan pegawai yang minta-minta. 所以呢，我们要记得不要好像那些一直不断伸手要钱的那些员工， Tuhan mengangkat kita menjadi duta-duta Kristus. 因为上帝抬举我们，使到我们能够成为主耶稣的大使。
Tuhan sudah memberikan segala sesuatu agar kita sudah menjadi dewasa dan tidak lagi anak-anak. 神把一切所有的赐给我们，好叫我们成为成人，不再是小孩子。 Saudara, apa yang kita bisa berikan? 我们能够把什么献给上帝呢？ Gempur berbicara tentang finansial. 当我们说到这个随意奉献，就是在金钱方面。 Dalam dunia masyarakat modern, maka uang adalah cara yang paling mudah persembahan. 在现今的时髦的时代里面，献上金钱是最容易简单 Tapi 的。 saudara harus ingat Roma 12 ayat 1 sampai ke 2. 可是要记得罗马书12章第1、第2节， Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. 献上你的身体作为活祭。 Banyak ayat mengatakan persembahkan uangmu perpuluhan. 虽然有许多的经文讲到献上你的金钱， Tetapi kalau saudara sudah mempersembahkan tubuhmu, 但是当你献上你的身体为活祭， artinya yang ada itu orang kalau miskin kan cuma tubuh, berarti dia akan persembahkan segala-galanya buat Tuhan. 就好像那些穷人，他所拥有的就是他的身子，现在他把所有的一切都献给神， Saudara, tidak hanya uang, 不单指金钱， tapi waktu. 包括时间， Khususnya tim Lazarus. 还有我们的这个拉萨路的这些童工。 Saudara, tim Lazarus itu orang-orang kaya. 那些拉萨路的童工呢，他们是很有钱的人， Dia punya waktu banyak, betul tim 他 Lazarus. 们有很多的时间，抽出时间来。 Tapi orang kaya uang 但是那些在金钱方面富 itu 足的 orang，miskin. 是很穷的人， Miskin waktu, 就是在时间上很穷， tapi banyak uang. 但是他们拥有更多的金 Jadi 钱。 artinya saudara, 他的意思是什么呢？ kalau mempersembahkan, 当你奉献， persembahkan apa yang saudara punya. 你奉献你所拥有的， Saudara punya waktu, berikan waktu buat Tuhan. 你就是有时间，把时间献给上帝。 Saudara punya karunia, berikan karunia buat Tuhan untuk melayani. 当你有才干，你献上才干来服侍； Saudara punya uang, berikan uang untuk persembahan termasuk perpuluhan. 你拥有金钱，你就献上，包括这个十一奉献。 Setiap kita saudara punya kekayaan masing-masing 我们每一个人都拥有自己的财富， yang berbeda satu dengan yang lain. 每一个人所拥有的不一样。 Tetapi waktu, karunia, dan uang 但是无论是金钱、才干、时间， harus disertai dengan mempersembahkan yang paling utama, hatimu. 先必须首要的献上你的心。 Kalau sudah hatimu dipersembahkan kepada Allah, 当你先把你的心献给神， itu yang Paulus katakan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku inginkan dari siapapun juga. 你就会好像保罗说：“我不会贪图别人给我金银衣服。 Itu artinya Tuhan lebih tinggi dari apapun yang ada di dalam dunia ini. ”表示上帝比世上一切所有的还要至高。 Kalau saudara sudah memberikan hatimu buat Tuhan, 当你把你的心献给上帝， Tuhan tidak akan meminta apa yang tidak ada padamu. 上帝不会要你献上你没有的， Tapi apa yang ada padamu. 但是上帝要我们把我们所有的 Kalau 给 Tuhan 他。 memang berikan berkat karunia secara finansial yang besar, berikan yang besar buat Tuhan. 当上帝给你才干、恩赐、金钱，你要把最好的给他。 Tapi kalau saudara punya karunia seperti penterjemah kita, punya karunia menerjemahkan, ini persembahannya harum di mata Tuhan. 就是你有才干的话，你把你的才干献给神，那个是最馨香的祭物。 Jadi setiap jemaat tidak boleh ada yang masih anak-anak. 所以呢，我们每一个会友都不可以好像小孩子那样， Saudara harus mempersembahkan apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. 你要把你所有的献给神，不是你没有的， Maka engkau akan jadi orang yang dewasa, 你将会成为一个成熟的人， yang bertumbuh. 是一个成长的人。 Kalau bayi, 如果是婴孩、 anak-anak, 小孩子， ini tanda tidak bertumbuh. 表示还是没有成长。 Kerjanya ngomel dan nangis. 他的工作呢，就是在那里唠叨、哭泣。 Saya ada cucu 2 ya. 我有2个孙子。 Saudara bingung itu cucu. 当你看到孙子，我觉得很头疼。 Dia lapar, 他饥饿的时候， kedinginan, 他寒冷的时候， digigit nyamuk, 当他被蚊子咬， dia kesel, 当他生气， apapun juga, 无论是任何一个情绪， cuma nangis. 他只有用哭哭啼啼来表 Sehingga 达。 kita jadi orang dewasa harus menafsir, ini nangisnya kenapa? 直到我们大人就在那里猜测，他到底什么理由 Ya 使 cucu 到 saya 他 yang kedua 哭 kan。saya gendong nangis, saya bingung, ini nangisnya kenapa? 我抱我的小孙子的时候哭呢，我就觉得他正在哭些什么呀？ Saya cium popoknya, 我就闻一闻他的尿布， ya, lihat dari dalam. 有时候打开来看， Wah, enggak, 没有问题， popoknya nggak apa-apa.
没问题， Ya kan? Saya kasih air putih, 我就给他白开水， dia juga tetap nangis. 还是哭； Kasih susu, 给他牛奶， juga tetap nangis. 还是哭； Simpan di bawah, 把它放在下面， nangis makin kencang. 哭得更大声； Diangkat, digendong, 把它抱起来， digoyang kiri kanan, 把它抱来抱去， tetap nangis. 还是哭， Berarti gerakannya salah. 表示我的动作可能 Jangan 不 kiri 正确 kanan.，所以呢，把它搬到左边， Saya naik atas 搬 bawah, 到右边，上 makin 下， nangis. 哭得更大声。 Coba kalau nggak sabar, 如果是你没有耐心的话， bayi itu dibanting. Ah! 可能你把那个婴孩就抛下去了。 Saudara-saudara, 所以呢， orang 弟兄 yang 姐妹 tidak dewasa seperti bayi. 一个不成熟的人呢，就好像婴孩， Di gereja kerjaannya, 在教会他是做些什么事情呢？ dia cuma nangis ngomel ke sana ke sini. 他只有到处跟别人抱怨， Ya, bawa protes sana sini. 到处抗议。 Dikirim pendeta dinasehatin nggak kena. 牧师劝勉他，他还是不放在心里。 Dikirim majelis apalagi, kelasnya dianggap lebih bawah dari pendeta. 给知识来劝勉他，觉得知识比牧师还小一点。 Wah, kirim ketua sinode, 把大会的主席来劝勉他， kirim menteri agama, 邀请这个宗教部长， panggil Presiden Jokowi. 也把总统叫来。 Oh, nggak kena Presiden Sobian, ini apa? Siapa? Prabowo. 这新的线上的这个总统 Prabowo 还是一样。 Saudara, orang kalau tidak mau bertumbuh, 一个人当他不愿意成长， kerjanya cuma ngomel. 他的工作就是在那里抱怨， Kalau itu masih ada sifat di dalam dirimu, 就是有这样子的心态在你里头， hati-hati, 你要谨慎， jangan-jangan kau bayi. 说不定呢你还是一个婴孩。 Karena orang dewasa itu adalah memberi bukan menerima. 因为成年人呢，他是给予，不是接受， Ya ingin menerima dihibur, didoakan, dihibur, didoakan. 希望别人注意他，安慰他。 Saudara-saudara, ada jemaat, aduh saya bingung mau pelayanan apa, ya saya nggak punya karunia apa-apa. Oh gampang-gampang. 有一些会友他觉得我没有才干，我应该服侍在哪一方 Kalau 面？ ibu bapak sekalian yang tidak ada pelayanan sama sekali, sampai bingung saya mau melayaninya bagaimana. 如果你觉得你不晓得要在哪一方面服侍， Ada wadah pelayanan yang sangat mudah. 我们有一个非常简便的 Saudara 服侍 ikut 的 dalam 工厂， pelayanan tim Lazarus. 你可以当这个拉萨路的这个成员。 Itu tidak butuh karunia. 这个成员可以说是不太需要很 Saudara 多的才干 datang,，你只要来参加， duduk di mobil, 你坐在车子上， hadir kedukaan, 你去到那个丧事 nggak 礼 usah bicara. 拜，你不需要讲话， Saudara tetap menggunakan mulut, nggak usah bicara. 你可以用你的嘴巴，但是不需要讲话。 Saudara tinggal buka mulut, udah selesai kedukaan. 当这个丧事礼拜结束， Nah ada makanan macam-macam. 你还可以吃东西， Nah, silakan menikmati. 所以呢，你可以很享受。 Saudara melayanilah bidang kedukaan Lazarus kalau Anda tidak punya ide apa-apa. 就是你没有想到其他方面的侍奉，你也可以想到在这个拉萨路的这个团队里。 Sebagai penutup pertanyaannya sama. 最后的一个问题想问大家： Mau jadi bos atau jadi pegawai? 你要做老板还是要做员 Ayo 工？ jawab. Bos. Mau menerima atau memberi? 要接受还是要给？ Memberi, amin ya, sudah benar khotbahnya didengar. 所以呢，你们有听到？ Yang 你们回 ketiga, 答得 yang 很 terakhir. 好最后， Mau melayani di tim Lazarus atau dilayani sama tim Lazarus? 你要人家来服侍你呢，还是要自己去服侍？ Padamu sampai berkelimpahan. 主内弟兄姐妹，每第一个周日，我们有聚会相主献上10份奉献。马拉基书3章10节，万军之耶和华说：“你们要将当纳的10分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容。” Kini, marilah kita memberikan persembahan persepuluhan itu dengan penuh sukacita, dan kita akan menyanyikan pujian gempur. 来，我们以喜乐的心献上10份奉献，我们一同唱乐意奉献。上帝祝福我们，主内弟兄姐妹，
主恩典无穷尽，使我们不致缺乏。来众颂神的甜蜜，献上我们的奉献，甘心乐意奉献，恭敬拜在主前，来向上这份奉献。主的爱激励我向他这意，来向上这一奉献，让主全上真我心，直到主名，直到永远。Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita, berikan padanya. Mari lakukan Cepat kami undang untuk bangkit berdiri. gerakan memberi perpuluhan, berikan 1/10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan ya Tuhan pelayanan, persembahan, gempur gerakan memberi perpuluhan, Engkau yang sudah memberi sepenuhnya. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, lancarkan usahanya, lancarkan juga seluruh pekerjaannya, sehingga kami memiliki keleluasan yang semakin besar untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini dan digunakan buat kemuliaan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan tentunya juga hidup kami, agar kami memberikan hati kami, memberikan hidup kami secara penuh, sehingga hal-hal lain bisa menyusul, karena Tuhan juga yang sudah memberikan yang terbaik, tubuh dan darah-Mu buat kami semua. Kami serahkan Tuhan persembahan gempur ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Berbahagialah. Pertama-tama di dalam bahasa Mandarin dan kali kedua di dalam bahasa Indonesia. 主所爱的会众们，让我们为身为主的荣耀而活。我们一同唱有福了。第一次用中文唱，然后用印尼文。这人变为有福，因他活在主的怀下。他不中二人的寂寞为喜爱，就也是想要主的话。他正像一个星，树栽在绿水帮助在主丰富家。门看不见要安舍后。的结果开花，他的热气将尽不掉下，反而这地顺利像葡萄果，季节满家。Berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami menaikkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐给你；愿耶和华向你扬脸，使你平安。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. 会众请坐下。 Kebaktian telah selesai, selamat hari Minggu, dan kita akan masuk di dalam saat teduh sejenak. 聚会完毕，祝大家星期日快乐，请进入默祷。 Jemaat sekalian, mohon waktunya sejenak. Ada dua berita yang akan kami sampaikan. Pertama, apakah ada jemaat baru? Bisa bangkit berdiri. Kalau tidak ada, kami akan memperkenalkan pelayanan mahasiswa praktek selama 2 bulan. GKI Jatinegara telah menerima pelayanan mahasiswa praktek 2 bulan. Pertama, Ibu Fiberia Buya dari STT Iman yang akan praktek pelayanan di GKI Jatinegara khususnya Bajem Bintara. Terhitung dari 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2024. Dan yang kedua, Saudara Jehan Gravier dari STT Saat Malang yang akan praktek juga di GKI Jatinegara dari 31 Mei sampai 29 Juli 2024. Kami undang untuk berdiri di mimbar, berdiri di panggung. Bisa memperkenalkan diri? Tes. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, perkenalkan nama saya Jehan Gravier. Saya berasal dari Kalimantan Barat, Kota Singkawang. Sekarang saya menempuh studi di STT Saat. Salam kenal Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Terima kasih, kita sambut ya. Mahasiswa praktek 2 bulan. Terima kasih, silakan kembali lagi. Kalau Ibu Siberia ada di Bajem Bintara. Terima kasih, Tuhan memberkati.